di Muar, kereta terbakar, 4 orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. He has to rush all the way to Muar malam ni juga. He has announcement to make, and he already given us the mission site announcement. He wants to come personally to announce. He said that last discussion he has made a mistake. Saya tersilap, dia kata. Bila dia menafsirkan ayat Al-Quran, Inna din indallahil Islam, dia kata al-Islam here refers to ad-din, religion. Pak Khalid berhujah bahawa tidak, it refers to penyerahan in general. So Hafiz Salman Hari, brother Salman Hari itu berbeza pendapat, and dia check balik tafsir Tabari dan Ibn Kathir, dia dapati dia sudah tersilap. And ada mufassir yang banyak macam Tabari Ibn Kathir berkata bahawa memang al-Islam here refers to penyerahan in general, not refers to ad-din. So ada mufassir yang berpendapat begitu. So dia nak betulkan kenyataan malam ni tapi tak nampak kita. Okay, ini moral yang sangat tinggi di dalam ilmu. Ability, courage, beranian untuk mengaku saya tersilap. Okay, next. Maharaja tak lama. Ini bukan detak tetapi friendly discussion, critical discussion. Ingat, friendly and also critical. Next. Okay, alright. InsyaAllah we are going to kita akan mulakan dengan Pak Khalid dengan apa itu Islam dan cosmopolitanism. Hari itu saya nak sebut cosmopolitanism susah. Sekarang Alhamdulillah training sikit Pak Khalid sudah okey. Sekarang insyaAllah kita akan pass kepada Pak Khalid untuk explain what does it mean by cosmopolitanism dan juga yang seterusnya. InsyaAllah Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi majlis, pengacara, saudara Syakirin dan saudara Hafiz ya. Hafiz. Minta maaf, kadang saya lupa nama ya. Saya ingin memanjangkan sikit apa yang saya sebut dalam minggu lepas tentang apa yang sebut tentang cosmopolitanisme ya. Ini gambar ini ialah yang di dalam tempayan itu seorang ahli falsafah Greek Yunani yang bernama Diogenes ya. Dia belajar kepada salah seorang kepada pengikut kepada Socrates. Jadi dia hidup, dia miskin, dia tak ada rumah, dia hidup dalam tempayan. Jadi tengok ada kertas sana tu. Jadi ceritanya interesting, panjang ceritanya ya. Jadi ada persoalan ditanyakan kepada beliau ya. Dari mana dia datang ya. Jadi saya nak baca sedikit dalam bahasa Yunani, bahasa Greek. Saya student Greek, saya nak praktis Greek sikit. Erotesteis potenen cosmopolites effin. Bila ditanya dari mana engkau datang, dia jawab cosmopolites ya. Jawab dia, itu asalnya penggunaan yang paling awal tentang perkataan cosmopolitan ya. Polis ni semua kita ialah bandar. Polites itu ialah disebut sebagai boleh juga sebagai warga ataupun citizen ya. Kosmos ni ialah dunia lah ya. So dia kata saya ni warga dunia ya. I am a citizen of the world. Bukan daripada Athens, bukan daripada Sparta. I am a citizen of the world. Ini penggunaan paling awal kepada cosmopolitan. Jadi seorang mengaku dirinya yang merentasi identitinya kepada satu negeri, suatu bangsa, suatu kaum, satu bandar, tapi mengatakan sebagai citizen of the world. Saya ialah warga dunia. So cosmopolites dia mengatakan. Jadi kita kalau yang boleh nak cuba merentasi warna kulit, bentuk-bentuk lain, jadi cosmopolitan ya. Kemudiannya konsep ini ya, boleh naik ke atas ya.
konsep ini disambut oleh seorang ahli falsafah Jerman di zaman pencerahan ataupun Enlightenment yang bernama Immanuel Kant, ya. Beliau menggunakan konsep, beliau menulis esei yang bertajuk Perpetual Peace, ya. Maknanya kita nak dunia yang sentiasa aman dan damai, ya. Jadi apa syaratnya kita nak adakan suatu sistem dunia yang aman dan damai? Kita mesti ada apa yang dikatakan ius cosmopoliticum. Maknanya kita mesti ada cosmopolitan law. Jangan undang-undang itu menjaga kepentingan satu kaum, satu bandar atau sebagainya, tetapi dia punya keadilan itu mesti sejagat. Justice for all lah, keadilan untuk semua, tak kira bangsa dan kaum, ya. Saya bawa perkara ini relevan dengan politik kita hari ini, ya, bukan tak relevan, ya. Ini masanya kita untuk mengungkap perkara ini, ya. Dan kemudian jadi di mana beliau mengungkapkan ungkapan ius cosmopoliticum ataupun cosmopolitan law sebagai panduan dan prinsip untuk mengelakkan peperangan, dan prinsip apa yang dikatakan universal hospitality, ya. Jadi kita kita tak kira, kita menerima apa kaum, apa bangsa, apa agama orang tu kita terima dan kita raikan dalam bandar ni. Jangan kita satu undang-undang untuk orang Islam, satu undang-undang untuk orang Kristian, satu undang-undang untuk orang Cina, satu undang lain. Jadi berpecah-pecah, tak ada uniform standard bagi semuanya itu. Jadi ini suatu perkembangan yang besar dalam sejarah dunia apabila Immanuel Kant mengangkatnya menjadi konsep buat pertama kalinya apa yang dikatakan sebagai cosmopolitan law, ya. Dan kemudiannya ada level-level lain dan angkat, ya. Angkat sedikit. Saya nak tunjuk gambar buku ni, ya. Ini yang perdebatan yang berlaku sekarang dalam di kalangan apa yang dikatakan public intellectual, dan Kwame Anthony Appiah ini seorang berasal pada Afrika dan sekarang profesor falsafat di Harvard University, dan menulis dalam buku ini dalam siri Issues of Our Time. Apakah isu zaman ini, ya. Dia mengatakan isu zaman ini adalah isu cosmopolitanism, ya. Bagaimana suatu negara, suatu bandar boleh hidup secara aman, damai dan secara produktif, ya. Tidak ada satu kaum menzalimi kaum lain, tidak ada satu bangsa menganiaya bangsa lain. Oleh itu beliau mengungkapkan apa yang dikatakan itu subtitlenya itu, ya, bawa hantar sikit, ya. Dia kata Ethics in the World of Strangers, ya. Bagaimana kita nak ada suatu sistem etika, ya, di mana dia juga berlaku adil kepada orang yang dianggap sebagai strangers. Macamnya di Amerika orang Islam yang minoriti, ya, dia dianggap strangers di situ, ya. Bagaimana supaya sistem negara itu tidak menganiaya orang macam, ataupun suatu ketika dahulu orang Yahudi di Eropah dianggap sebagai suatu strangers, ya. Apa etika kita dalam itu, dan terus juga. Jadi ini persoalan yang besar di mana kita sampai suatu peringkat apa yang dikatakan hidup dalam global village. Mungkin biasa dengar, ya, Marshall McLuhan mengatakan global village ataupun kampung global. Kita hidup dalam kampung global, maknanya kita berkenalan dan berinteraksi dengan orang-orang yang lain kaum, lain kulit, lain agama dan lain bahasa setiap hari, ya. So kita sebenarnya hidup dalam sebuah kampung yang global, ya. Jadi ini persoalan zaman ini, dan saya cuba mengangkat perkara ini, isu kosmopolitanisme ini perkara yang penting sekali, ya, bagi kita dan bagi umat Islam dalam konteks bagaimana kita nak hidup dalam satu kampung global. Di mana-mana sekarang ni tak ada negara Islam ataupun kota Islam yang tidak ada orang lain di dalamnya. Jadi bagaimana kita nak ada suatu sikap dan juga apa dasar-dasar yang ada, nilai-nilai moral yang ada dalam agama kita yang boleh membantu kita secara hidup, secara masyarakat yang kosmopolitan, dan juga mengajak kita untuk
bawa memasukkan wacana ini di kalangan umat Islam, ya. Selalunya kita mengadakan dikotomi Islam bukan Islam, Islam bukan Islam, Islam bukan Islam, ya. Itu betul. Saya tak mengatakan itu salah, ya. Tetapi dari segi satu perspektif, katakan kita ingin